Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ni kita ada kelas di KBS pembuatan roti untuk tingkatan 4. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan masuk tajuk barulah, topik yang baru. Tapi berkaitan dengan ban juga. Okey, sebelum cikgu nak masuk topik ni, cikgu ada minggu lepas cikgu ada bagi kamu soalan untuk kamu jawab, dan yang hantar kat cikgu setakat ni memang tak ada yang hantar kat cikgu. Jadi cikgu harap kamu boleh hantar, dan tolong hantar secara personal lah, jangan masuk dalam grup sebab terlampau banyak sangat dalam grup tu latihan yang kamu hantar. Jadi cikgu tak tahu yang mana satu yang kamu punya, yang untuk cikgu punya. Jadi kamu hantar secara personal. Okey, untuk hari ini kita akan masuk penyediaan ban. Sama juga masih lagi tajuk ban, tapi kita akan lebih pada melaksanakan kerja akhir kemasan ban. Okey. Kalau dalam video ni mungkin kamu macam pelik sikit saat cikgu cakap ban, saat cikgu kata roti kan, tapi lebih dia adalah benda yang sama je. Ban dengan roti ni benda yang sama saja. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat pengetahuan tentang penyediaan kemasan dan hiasan roti. Kemasan ni maksudnya pembungkusan akhir, apa yang digunakan untuk membungkus roti dan sebagainya lah. Dan hiasan roti. Hiasan ni macam selalu kita buat tu lah kan. Okey, jenis-jenis hiasan dan kemasan ban. Kita tengok pertama sekali adalah topping roti. Topping ni maksudnya apa yang kat atas tu dia selalu diguna buah-buahan, coklat, kacang dan juga tepung. Dan juga tepung. Okey, kemudian icing. Icing ni pun selalu juga kita guna. Okey, icing macam kata cupcake ke apa semua kita guna icing kan selalunya kan. Okey, icing boleh diletakkan sebelum atau selepas bakar. So krim boleh diletakkan sebelum atau selepas dibakar, macam roti berkrim dan sebagainya tu pakai krim. Okey, keju boleh diletak sebelum atau selepas dibakar. Keju ni yang selalu kamu buat roti keju, sama ada sebagai inti ataupun kamu tabur di atas. Okey, kemudian inti seperti custard, jam buah-buahan dan juga inti savory. Jadi bagian inti savory, inti manis ni kan cikgu dah ajar dulu masa kamu tingkatan 2. Cikgu ajar inti manis dan inti savory. Apa itu inti manis dan apa juga inti savory. Kemudian kita tengok teknik kemasan. Teknik kemasan pertama sekali adalah glazing. Glazing ni maksudnya kita sapu kat bahagian atas macam ni, contoh ni. Sapu di bahagian atas. Ini adalah glazing. Okey, topping. Topping biasanya sebelum dan selepas dibakar. Okey, topping ni maksudnya kita letak satu benda di atas kita punya roti tadi ni. Contohnya macam chocolate rice, ataupun kita letak chicken floss serunding tu kan. Okey, kemudian inti ni dalam roti tersebut. Inti ni mesti diletak sebelum dibakar. Kalau contoh kita buat donat bomboloni yang itu kan, kita buat inti custard. Yang tu adalah contoh yang roti yang berinti. Okey, contoh kemasan hiasan glaze topping dan inti roti. Okey, cuba tengok yang ni. Yang ni adalah Mexican bun. Mexican bun ataupun roti Mexican. Dalam dia selalunya ada inti. Okay, kemudian roti manis. Dalam dia ada atas dia ada ni raspberry. Roti dengan chicken floss. Chicken floss tu adalah serunding. Kemudian roti dengan topping keju. Yang ni kita pakai keju, lepas tu bila dah bakar dia cair kan. Roti dengan kelapa tabur. Roti diglazkan icing. Yang ni pun selalu kita buat. Lepas tu roti dengan inti manis. Yang ni inti dia sebelum bakar kita masukkan inti. Okay, itu bahagian topping. Okay, sekarang kita akan masuk bahagian kaedah mempamerkan roti dan membungkus
roti. Okey, pembungkusan adalah satu strategi pemasaran yang sangat penting untuk mengagungkan produk anda supaya menarik perhatian pengguna. Okey, kenapa kita perlu, lepas kita dah buat topping apa semua, pembungkusan adalah dia macam step yang terakhir. Untuk pastikan kata kita, pembungkusan ni bukan saja untuk pastikan untuk macam bagi menarik, tapi juga untuk pastikan kita punya produk tu kata tersimpan rapi, tak rosak dan sebagainya, boleh tahan lama lah. Okey, pembungkusan menjadi sangat penting sehingga kosnya lebih daripada produk itu sendiri dalam usaha untuk menarik pengguna untuk membelinya. Jadi kamu pasal dah tengok, kalau kata kadang produk tu mungkin dia berasa dia lebih kurang biasa saja, tapi disebabkan pembungkusan dia menarik sangat kan, dia jadi lebih mahal. Padahal kalau ikutkan contoh macam kata roti lah, roti gardenia. Roti gardenia dengan roti yang kita buat dengan apa, kata roti Bengali kan. Satu roti gardenia ni dia ada brand. Tengok brand, dia punya branding dia ada jenama, pembungkusan dia sangat menarik lah. Tapi kalau kata roti Bengali, kalau kamu beli roti Bengali yang biasa tu kan, dia tak ada langsung brand, dia tak ada jenama satu. Lepas tu pembungkusan dia plastik semata-mata, jadi tetap menarik. Di situ pembungkusan juga memainkan peranan yang penting lah. Okay, pembungkusan perlu dimasukkan ke dalam 4P pemasaran, maksudnya teknik pemasaran. 4P ni dalam bahasa Inggeris lah, product, place, promotion dan juga price. Dalam bahasa Melayu, produk, tempat, promosi dan harga. Kenapa pembungkusan ni perlu dimasukkan? Sebab dia ada kos. Bila ada kos, benda yang ada kos, dia dia tambah nilai untuk produk kita. Okey. Kebanyakan pengguna menilai produk dengan pembungkusan sebelum membeli. Ya, ini selalu terjadi. Bila mana kita nak beli satu barang, kita akan tengok dulu pembungkusan tu menarik atau tak. Kadang pembungkusan pun memainkan peranan yang penting. Kalau contohnya kamu nak beli susu dalam tin pun kan, kamu akan tengok pembungkusan dia macam mana. Sama ada pembungkusan dia tu elok ataupun tidak. Kalau tak elok, tentu kita tak beli. Okey. Jadi adalah logik untuk mengatakan pembungkusan yang menarik adalah penting untuk mendapatkan pembeli kali pertama untuk membeli produk kita. Okey, contoh kalau kata produk kita ni adalah produk yang baru dalam pasaran, masih lagi baru dan tak ada, kita tak pernah lagi jual lah produk tu. Jadi di sinilah strategi kita untuk nak tarik orang nak beli, dengan kita buat packaging yang menarik, pembungkusan yang menarik, dengan warnanya, dengan mungkin tahan lebih lama dan sebagainya. Bila mana pelanggan dia tengok produk tersebut mempunyai pembungkusan yang menarik, dia akan tertarik. Di situlah kita akan dapat menarik pelanggan untuk membeli produk kita. Okay, pembungkusan yang menarik tidak bermakna anda harus mengabaikan kualiti produk. Ya, walaupun pembungkusan itu menarik, tapi produk juga perlu berkualiti, kena seiring. Okey, produk juga perlu berkualiti. Tidak bermakna bila kata kita buat pembungkusan menarik, produk tidak berkualiti. Tak. Produk mesti berkualiti, sama juga dengan pembungkusan. Okey. Kadang pembungkusan tu tidak menarik, taklah menarik mana, tapi produk tu sangat berkualiti. Okey. Malah anda perlu membuat produk berkualiti tinggi untuk mempunyai jualan berulang, macam cikgu kata tadi lah. Dengan menarik minat pembeli kali pertama dengan produk anda, ia dapat menjadi pelanggan setia, harus menjadi matlamat utama perniagaan. Okey, bila kita buat satu produk, hasilkan satu produk, kita kena matlamat kita kena betul lah. Matlamat kita itu kena betul. Maksudnya di sini kita nak produk tu kekal, bukannya produk tu hanya bermusim. Sekali habis pelanggan pertama beli, okey, tu dia akan kata tak mau, dia tolak produk tu kan. Tak, bila kita buat satu macam roti kan, kata roti kamu hasilkan tu, kamu kena pastikan orang akan beli lagi. Kemudian orang akan cari dan terus cari. Bukannya dia stop pada kali pertama saja. Tak. Kita bila ada kata, bila pelanggan ni dia
berminat dengan pembungkusan kita, kualiti produk kita okey, dia akan jadi pelanggan yang setia lah. Okey. Nombor 9, pembungkusan adalah salah satu daripada langkah-langkah yang penting yang sering diabaikan dalam perniagaan. Ya, sebab apa? Kadang pembungkusan ni pertama, macam cikgu kata tadi, harga dia mahal. Kalau kita nak nak produk tu nampak menarik, kadang perlu keluarkan kos yang lebih tinggi. Tapi kata sebenarnya pembungkusan ni memainkan peranan yang penting. Kalau kata kita macam kita pun lah kan, kita tengok orang pakai baju lawa, kita pun macam kata berminat, betul tak? Tapi kata kalau orang tu pakai baju dengan koyak dan sebagainya, busuk dan sebagainya, kita pun rasa nak jauhkan. Macam tu juga segi produk roti dan sebagainya. Kalau kita buat packaging yang cantik, elok, nampak kemas, tak rosak dan sebagainya, orang pun kata nak beli. Tapi kalau kata packaging kita, pembungkusan kita tu fail, orang pun dah tak mau beli dah kan. Ataupun mungkin orang tak mau beli langsung lah, sebab tengok dari segi pembungkusan pun tak menarik dan sebagainya lah. Okey. Slide seterusnya, ini adalah contoh pembungkusan yang selalu biasa dibuat lah. Lalu kita roti, kita pakai jenis pembungkusan plastik kan, macam ni kan. Tapi kalau kata nak lebih menarik, pakai kotak. Dia ada kata kelebihan dan kelemahan lah. Masing-masing ada kelemahan, masing-masing ada kelebihan. Macam kata kalau plastik macam ni tahan lebih lama. Sebab apa? Plastik macam ni dia tak terdedah dengan udara. Lepas tu dia bersih lah kan. Tapi kata kalau macam ni tak ada jenama, macam kosong je kan. Tapi kalau kotak ni nampak lebih kemas. Tapi kotak ni dia untuk kalau macam roti yang besar ataupun banyak lah kan. Kalau kata yang sikit tak baloi lah pakai kotak, sebab kotak dia agak mahal. Kalau plastik dia lebih murah. Okey. Setakat tu saja untuk tajuk yang toping ni, kemasan akhir ni. Okey, jadi sekarang ni apa nak cikgu nak kamu buat adalah kamu buat nota. Salin nota bermula daripada inilah di akhir pembelajaran ini. Okey, lepas tu jenis-jenis hiasan sedikit je nota kali ni. Lepas tu contoh kemasan hiasan gelis, topping dan inti roti. Yang ni okey, salin dia punya penerangan ni saja, tak perlu lukis gambar. Kamu tinggalkan tempat kosong untuk gambar tu. Buat macam ni sebiji, tapi tinggalkan tempat kosong untuk gambar. Okey, kaedah pamerkan roti dan membungkus roti. Lepas tu dan jenis-jenis adalah jenis pembungkusan. Okay. Dan last sekali, dah bila habis kamu dah buat nota, maka kamu jawab soalan yang cikgu bagi ni. Jawab soalan yang cikgu bagi ni. Namakan satu contoh kemasan roti. Tadi dah ada. Namakan dua contoh roti berinti. Kamu dah pernah belajar sebelum ni. Apakah 4P dalam pembungkusan? Ada dalam nota. Kenapa pembungkusan roti perlu menarik? Ada dalam nota. Bilakah masa yang sesuai untuk meletakkan gelis pada roti? Pun ada dalam nota yang diberi. Jadi tak susah. Semua senang saja. Boleh cari sendiri. Tak ada masalah. Okey, setakat ni cikgu rasa tak ada masalah apa-apa. Cikgu harap kamu boleh faham apa penerangan cikgu bagi. Jadi cikgu sudahi kelas cikgu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.